Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat bertemu kembali bersama Mem Mazia dari Biskut Cheese, nikmat dalam setiap suapan. Jadi hari ini Mem Mazia nak sembang tentang berkaitan dengan 6 langkah membuat keputusan. Jadi ini adalah 6 langkah untuk membuat keputusan. Jadi hari ini Mem Mazia pilih untuk sekiranya 6 langkah membuat keputusan secara demokrasi. Secara demokrasi. Jadi lebih spesifik. Jadi 6 langkah membuat keputusan secara demokrasi. Jadi kalau demokrasi ni sudah tentulah kita mengambil kira semua pendapat-pendapat orang dari ketua dan semua pengikut. Jadi bagaimana nak laksanakan untuk membuat keputusan secara demokrasi. Okey, terlebih dahulu sampai bersama dengan Mem Mazia. Terima kasih menemani Mem Mazia pada petang ini. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Hai. Selamat petang. Bersama dengan Mem Mazia. Jadi hari ini kita masih lagi dalam lockdown. Agak lama rasanya lama dah tak keluar. Semenjak 2 menjak ini, iaitu di mana COVID ini semakin bilangan yang positif COVID semakin meningkat. Hai Aisyah Nazar. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama dengan Mem Mazia. Hai. Jadi hari ini Mem Mazia nak sembang tentang langkah membuat keputusan secara demokrasi. Tapi kalau secara autokratik kita akan buat seorang diri. Yang itu lebih kepada kalau ketua yang membuat keputusan, yang mana ketuanya lebih berpengalaman dan ramai pengikut ataupun stafnya adalah semua orang baru. Jadi itu akan dibuat secara autokratik. Tetapi kalau kebanyakan stafnya sudah berpengalaman, sudah lama bekerja, sudah lama bertugas, jadi biasanya adalah lebih baik membuat keputusan secara demokrasi. Jadi kalau demokrasi ni untuk membuat keputusan perlulah ada perjumpaan, perlulah ada mesyuarat. Hai Haikal Safa. Hai. Terima kasih bersama dengan Mem Mazia. Okey, jadi
Hai. Jadi kalau nak buat keputusan secara demokrasi, ya, kita hendaklah membuat perjumpaan. Biasanya kita panggil meeting, ya, perjumpaan atau meeting, dan adalah lebih baik diminitkan, ya, diminitkan supaya ya, selepas daripada mesyuarat itu ada rujukan, ya, ada rujukan untuk sebagai panduan untuk melaksanakan tindakan seterusnya. Jadi untuk membuat keputusan, langkah yang pertama adalah mengumpul maklumat, ya, mengumpul semua maklumat tentang isu yang hendak kita selesaikan ataupun kita hendak rungkaikan keputusan yang kita nak ambil untuk tindakan penambahbaikan dan sebagainya. Hai Manja. Terima kasih bersama Memazia. Jadi kalau secara demokratik ataupun demokrasi, yang ini adalah kepimpinan demokrasi lah. Jadi daripada sembang yang lepas, ya, antara ciri-ciri demokrasi adalah, ya, di mana pengalaman, kemahiran pengikut adalah lebih kurang sama dengan pengalaman dan kemahiran ketua yang memimpin. Ya, hai Muaz. Terima kasih bersama Memazia. Jadi itu adalah antara ciri-ciri di mana kita boleh laksanakan membuat keputusan secara demokrasi. Jadi antara ciri-ciri yang sesuai untuk kita laksanakan demokrasi adalah, ya, pengikut-pengikutnya semuanya matang, ya, semuanya berpengalaman, kebanyakannya berpengalaman, ya, kebanyakannya berpengalaman. Jadi ada kemahiran dan begitu juga dengan ketua. Ya, dia kena dua-dua, ketua dan pengikut mesti ada pengalaman, ya, yang sama lebih kurang, ya, kemahiran, ya, dan ilmu yang lebih kurang sama. Hai Fizul Ahmad, Fizul Hamid. Hai, terima kasih bersama Memazia. Jadi ini yang boleh kita buat secara demokrasi, ya. Jadi kita kena lihat, ya, dan situasinya adalah tidak urgent, sesuatu keputusan yang tak perlu urgent. Contohnya ada kebakaran, itu tak sesuai untuk kita ambil tindakan secara demokrasi sebab pada saat itu masa tidak membenarkan kita, ya, masa sangat singkat yang memerlukan kita membuat keputusan. Jadi ada situasi-situasi yang tidak sesuai untuk kita mengambil keputusan secara demokratik, ya, demokratik. Contohnya banjir, ya, ada berlaku tanah runtuh, ya, di mana di situ sekiranya berlaku demikian, kebiasaannya, ya, keputusan dibuat secara autokratik, ya, di mana ketua yang membuat keputusan disebabkan oleh masa yang singkat yang memerlukan keputusan dibuat. Jadi kalau untuk demokrasi ni biasanya keputusan yang tidak memerlukan keputusan yang cepat diambil. Dia adalah mungkin untuk penambahbaikan. Jadi yang itu yang sesuai untuk mengambil keputusan secara demokratik. Okey, jadi kalau untuk mengambil keputusan secara demokratik, ini Memazia, kalau autokratik lebih mudah. Lebih mudah sebab tak perlu panggil mesyuarat dan tak perlu buat perjumpaan, di mana ini menggunakan kebijaksanaan ketua, ya, autokratik, ya, seperti sesuai untuk diambil keputusan yang cepat dan juga ketua lebih memahami situasi, ketua lebih mahir dan sebagainya, dan mungkin pengikutnya mungkin baru dalam bidang tersebut, sesuai dengan cara autokratik.
Tapi untuk yang demokrasi, ya, dia mestilah dua-dua belah pihak, ketua dan pengikut mempunyai kemahiran dan ilmu yang sama, ya, lebih kurang sama. Dan di sini ada proses untuk membuat keputusan perlulah mengeluarkan memo untuk mengadakan mesyuarat, ya, untuk mengadakan mesyuarat, dinyatakan agenda-agendanya. Dan di sini sebaiknya, ya, diminta sebelum masuk mesyuarat, diminta untuk mengumpul maklumat tentang masalah yang ingin diselesaikan. Ya, jadi bolehlah, ya, ketua meminta pengikut-pengikutnya untuk menyediakan maklumat-maklumat, mencari maklumat-maklumat yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi untuk diselesaikan. Jadi bila dah masuk mesyuarat, pengikut dan ketua dalam keadaan bersedia. Ya, bersedia. Jadi ini akan mempercepatkan proses untuk mengumpul maklumat. Terutamanya mesyuarat yang melibatkan pengikut yang ramai, katakan 100 orang, ya, atau 200 orang, ya. Jadi tapi membuat keputusan secara demokratik adalah yang paling baik, ya, paling baik kerana dia melibatkan semua anggota dalam kumpulan. Jadi semasa dalam proses mengumpul maklumat itu, jadi kita akan dapat mengumpul maklumat yang lebih tepat, yang lebih detail, ya, dan lebih menyeluruh tentang isu yang hendak diatasi. Hai, terima kasih bersama Mem Mazia. Jadi bila dah masuk mesyuarat, semua dah bersedia, maka proses itu akan menjadi lebih singkat. Jadi mesyuarat itu akan jadi lebih pendek dan padat dan tidak membuang masa. Jadi semua maklumat dah dikumpul dan dibentangkan oleh semua ahli, ya, dalam mesyuarat tersebut. Jadi di sini perlu ada pencatat, adalah lebih baik, ya, kita ada projektor dan sebagainya, pancarkan. Dan di sini, ya, semua maklumat tentang masalah yang dihadapi itu dikumpulkan, ya, iaitu tentang apakah masalah yang hendak diselesaikan, ya, dan apakah yang menjejas keadaan sekarang, ya, dan garis masa yang perlu dibuat keputusan. Dan semua maklumat ini adalah penting, ya. Dan bagaimana orang boleh membantu, ya, bagaimana pengikut boleh membantu menyelesaikan masalah, dan siapa yang dapat membantu, ya, dan siapa yang dapat dilibatkan. Jadi semua maklumat-maklumat ini adalah penting, ya, kerana dari sini, ya, dari yang pertama iaitu mengumpul maklumat, kemudian dia akan seterusnya mengenal pasti alternatif tanpa memilih, ya. Sekarang ini selepas mengumpul maklumat, ya, tentang masalah dan siapa yang boleh tolong siapa berkaitan dengan isu tersebut, kemudian perlulah, ya, semua menyenaraikan apakah alternatif keputusan yang boleh dibuat, ya. Yang ini biasanya sumbang saran, ya, apakah keputusan yang boleh diambil, ya. Ini perlulah, ya, mendapat cadangan dari semua ahli, ya, tanpa memilih. Jadi sumbang saran ini maksudnya, ya, keluarkan pendapat dan semua diterima, ya, tak ada betul dan tak ada yang salah. Jadi semua diterima. Kemudian disenaraikan, ya, disenaraikan semua yang bersama-sama, disenaraikan semua bersama-sama. Jadi di sini dalam proses yang pertama, semua ahli kalau berada dalam mesyuarat tersebut sudah pun mengetahui latar belakang masalah yang dihadapi. Okey, sudah tahu, ya, dan mereka sudah mengambil bahagian untuk menyenaraikan maklumat dan seterusnya menyenaraikan cadangan
ya, tindak keputusan yang perlu diambil. Jadi di sini kalau melalui demokrasi, jadi di sini perlulah, ya, kalau seseorang itu dia rasa keputusan yang dibuat itu akan dibuat itu paling bagus, paling baik. Jadi dalam perjumpaan ini, ya, jika kita rasa, ya, pilihan keputusan yang kita beri itu, cadangan keputusan yang kita beri itu adalah baik, maka kita hendak terangkan sejelas-jelasnya kepada semua ahli mesyuarat, ya, kepada semua ahli perjumpaan. Hai Nani Shira, terima kasih. Hai Love. Terima kasih bersama Memazia. Jadi menyenaraikan. Jadi ini adalah penting, ya, sebab apabila kita menerima semua pandangan dan kalau kita hendak orang terima pandangan kita, kita hendaklah mempengaruhi orang, ya, sehingga semua menerima pandangan kita. Jadi setiap orang akan memberi pandangan masing-masing, ya, supaya mereka dapat mempengaruhi orang lain. Jadi mana yang dapat mempengaruhi paling ramai, maka keputusan itulah yang akan dibuat. Jadi ikut majority. Jadi kalau di sini, kalau kita ikut majority, kalau kita faham tentang konsep majority, kita kena ikut majority. Jadi kalau cadangan keputusan yang kita buat itu tidak diterima, ya, kerana kita tidak mendapat majority, kalau pilihan keputusan yang lain yang diterima, maka yang minoriti ini haruslah menerima keputusan yang suara ramai, majority. Jadi ini adalah penting supaya apabila pelaksanaannya nanti akan ada kerjasama daripada semua pihak, sebab mereka terlibat dari awal langkah membuat keputusan, dari langkah pertama. Okey, langkah kedua tadi adalah mengenal pasti alternatif. Jadi kemudian langkah terus masuk langkah ketiga, iaitu membandingkan dan menilai alternatif. Jadi di sinilah yang mencadangkan pilihan keputusan itu perlulah menerangkan sebaik mungkin supaya orang faham tentang pilihan cadangan keputusan yang diberi. Dan di sini dibuat perbandingan di mana, ya, kita kena senaraikan apakah risiko. Jadi semasa penerangan ini perlulah menerangkan risiko yang dihadapi sekiranya cadangan keputusan, setiap keputusan itu dibuat. Jadi semua mestilah memberi pendapat, ya, mestilah memberi pendapat masing-masing, ya, membentangkan isu, membentangkan risiko sekiranya tidak diambil, kalau diambil apa risikonya, kalau tak diambil cadangan keputusan itu apa risikonya. Jadi semua pro and cons-nya dibentangkan supaya semua ahli dapat menilai, ya, semua alternatif keputusan yang dibentangkan. Jadi selepas itu kita akan membuat pilihan, itulah majority. Ya, yang keempat langkah adalah membuat pilihan. Kalau secara demokratik, ya, kita senaraikan dan kita undi, ya, kita undi selepas penerangan, penjelasan telah diberi tentang baik, buruk dan risiko yang mungkin dihadapi, ya. Okey. Ada mesej masuk. Okey, jadi seterusnya adalah membuat pilihan. Jadi ini adalah mengikut majority. Jadi kita hendaklah ikut majority selepas kita bentangkan. Jadi kita kena terima. Yang minority itu, walaupun pilihan keputusan yang dicadangkan itu tidak diterima, selepas keputusan diambil, semua mesti ikut. Itu adalah proses demokrasi. Tidak ada yang kata itu bukan keputusan dia, maka dia tak nak ikut. Tidak ada. Sebab kita dah beri peluang untuk mereka membentangkan, ya,
dan mempengaruhi orang lain semasa pembentangan tersebut. Ya, melalui penerangan-penerangan dan penjelasan baik dan buruk sesuatu cadangan keputusan itu dibuat. Okey. Jadi selepas keputusan, ya, nombor 4 membuat pilihan tadi. Kemudian yang kelima, tentulah jika keputusan itu telah diambil dan sebaiknya secara majoriti, dan yang minoriti kena faham itu adalah keputusan majoriti dan kena akur, kena beri kerjasama walaupun berbeza dengan cadangan keputusan yang diberi. Jadi kena ikut majoriti. Jadi kaedah ini bunyi apa signal. Okey. Jadi yang minoriti kena ikut majoriti. Jadi dengan cara ini, ya, kalau kita bentangkan ini, peluang untuk mendapat kerjasama dari semua staf ataupun semua ahli kumpulan lebih tinggi. Ya, kalau kita buat cara ini. Kalau kita buat cara autokratik, kemudian nak dapatkan persetujuan semua ahli, sekiranya kita buat secara autokratik kepada situasi yang tidak cemas ataupun tidak memerlukan tindakan yang cepat, maka kemungkinan besar kita tidak akan dapat kerjasama dari semua pihak kerana semua ahli tidak memahami masalah. Ya, sebab tidak dibentangkan isu, tidak dibentangkan, ya, pilihan-pilihan yang ada. Ya, dia menerima arahan. Bila menerima arahan, kebiasaannya adalah maklumatnya tidak menyeluruh. Ya, pengikut-pengikutnya tidak mendapat maklumat yang menyeluruh dan detail. Sebab keputusan dibuat oleh ketua sekiranya dibuat secara autokratik. Jadi kalau dibuat secara demokratik, ya, jadi masalah dibentangkan, ya, isu dibentangkan, kemudian pilihan dibentangkan dan diberi peluang untuk mempengaruhi orang lain untuk menerima cadangan keputusannya, kemudian setelah perbincangan dan mendapat undian dan sebagainya, maka yang ini peratus untuk ahli mengetahui isu tersebut lebih tinggi. Ya, jadi mereka lebih menghayati. Jadi apabila tiba pada melaksanakan keputusan, iaitu kepada tindakan, ya, yang kelima ialah setelah dipilih, keputusan yang dipilih secara demokratik, secara majoriti, ya, secara majoriti, semasa pelaksanaan keputusan ini, kemungkinan untuk mendapat kerjasama adalah lebih tinggi. Ya, jadi semua sudah faham tentang masalah yang dihadapi, semua sudah mengetahui risiko-risiko yang akan dialami sekiranya keputusan tertentu diambil, dan keputusan mana yang diambil itu mereka semua sudah pun mengetahui akan baik dan buruknya sesuatu keputusan itu dilaksanakan. Ya, jadi yang kelima adalah melaksanakan keputusan, iaitu tindakan. Ya, yang kelima. Okey, dan yang keenam, ya. Yang keenam, yang terakhir, apabila telah dilaksanakan, semasa dilaksanakan, ya, yang keenam haruslah ada pemantauan dan juga kontrol, ya, pemantauan dan check and balance, ya, semasa proses tindakan itu dibuat. Jadi sekiranya ada kekurangan ataupun ada isu yang baru, maka bolehlah dipertimbangkan untuk dibuat penambahbaikan kerana ada pemantauan, ya, kerana ada check and balance semasa keputusan itu dilaksanakan. Jadi di sini semua ahli sudah tahu peranan masing-masing, ya, sebab mereka telah dilibatkan dari awal, iaitu dari mendapatkan maklumat tentang isu yang dihadapi.
mendapat maklumat tentang masalah yang dihadapi. Jadi lebih tinggi untuk mendapat kerjasama dan lebih tinggi peluang untuk berjaya dalam pelaksanaan keputusan yang diambil itu. Ya, sebab dia melibatkan semua orang. Jadi kerjasama itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan kalau kita buat secara autokratik, ya, iaitu arahan, kita mengarah. Ya, kalau kita mengarah dan pengikut kita tidak memahami tentang isu, tidak memahami akan risiko-risiko yang akan dihadapi, maka sukarlah mendapat kerjasama sekiranya dibuat secara autokratik. Ya, tetapi tak semestinya semua tindakan atau keputusan diambil secara autokratik itu tidak bagus, tidak baik. Dia bergantung kepada banyak perkara. Ya, banyak perkara perlu dipertimbangkan. Tapi dalam kes yang biasa, kes yang tidak memerlukan tindakan segera ataupun tidak memerlukan keputusan segera diambil, maka yang terbaik adalah keputusan secara demokratik. Keputusan diambil secara demokratik. Dan kita mesti tahu juga ciri-ciri bagaimanakah kepimpinan secara demokratik. Ya. Jadi dia bergantung kepada banyak faktor, ya, sama ada kita nak buat secara autokratik ataupun demokratik. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Ya, antaranya adalah sama ada ahli kumpulan kita itu adalah novice, baru. Kalau yang baru sangat sesuai dengan cara autokratik. Ya, katakanlah kita baru tubuh syarikat ataupun kita baru tubuh kumpulan, tak kiralah ya kumpulan apa pun, ya, kita baru tubuh. Dan ahli dalam kumpulan itu setelah kita buat survey, kita dapati semuanya baru dalam bidang yang kita ceburi itu. Jadi di situ lebih sesuai secara autokratik, iaitu kita ketua memberi arahan, ya, membuat keputusan sendiri dan memberi arahan kepada ahli kumpulan sebab mereka tidak ada pengalaman, tidak ada ilmu, ya, dan tidak ada kemahiran. Ya, jika dibandingkan dengan mungkin ketua yang sangat mahir, sangat berilmu dan sangat berkemahiran. Jadi dalam keadaan sedemikian, buat keputusan secara autokratik adalah yang terbaik sekiranya, ya, pengikutnya adalah novice. Tapi itu tidak boleh elak. Ya, kita tidak boleh elak di mana kumpulan kita itu kebanyakannya novice, iaitu kebanyakannya baru. Bila kebanyakannya baru, maka keputusan secara autokratik sangat sesuai. Tapi sekiranya ahli kumpulan tu semuanya berpengalaman, mempunyai banyak ilmu, mempunyai banyak kemahiran, ya. Hai, Assalamualaikum Wan Mudiana. Terima kasih bersama Memazia. Hai Bella. Hai MHZN. Hai Nani Shira. Terima kasih menemani Memazia pada petang ini. Jadi sekiranya, ya, dalam keadaan di mana pengikut kita kebanyakannya dah biasa dengan dah lama dengan kita. Dah lama kita dah tahu bahawa katakanlah kita dia ketua. Dan kalau kita ke orang bawahan pun kita kena tahu peranan kita. Ya, kita kena tahu peranan kita bahawa kalau sekiranya kita rasa kita mempunyai penyelesaian yang lebih baik, maka semasa kita membentangkan, ya, maklumat dan juga memberikan cadangan alternatif keputusan, ya, cadangan keputusan, di situlah, ya, peranan pengikut, ya, supaya kita dapat mempengaruhi dengan menerangkan,
ya, dengan sejelas-jelasnya isu dan juga penyelesaian. Jadi dalam keadaan yang sedemikian di mana pengikutnya mempunyai kemahiran yang tinggi, ya, dalam bidang masing-masing, ya, ada kemahiran ada ilmu yang tinggi, ya, sangat mahir tentang bidang tersebut dan ya, mempunyai pengalaman, ya, dalam bidang tersebut, maka paling sesuai adalah secara demokratik. Paling sesuai. Tetapi kalaulah, ya, di mana ketua tak ada masa. Kalau ketua tak ada masa tetapi orang pengikut mempunyai pengalaman yang tinggi, kemahiran yang tinggi, ilmu yang tinggi dan ketua tak ada masa, ya, tak ada masa untuk bersama, mungkin ada mungkin banyak urusan lain yang mana keputusan itu boleh diperturunkan buat empowerment kepada ketua unit untuk buat keputusan. Jadi yang ini kalau kita turunkan kuasa atau empowerment untuk ketua unit membuat keputusan, maka itu adalah kita kata itu adalah distributive leadership, ya, distributive leadership, iaitu kepimpinan secara teragih di mana kita beri banyak empowerment. Tetapi ketua unit ini haruslah mendapat setelah mendapat setelah keputusan itu hendak diambil, dia mestilah mendapat persetujuan ketuanya dahulu yang memberi empowerment kepadanya. Dia tidak boleh terus melaksanakan cadangan keputusan yang dibuat, ya. Jadi dia mesti mendapat persetujuan juga daripada ketua yang menurunkan kuasa kepadanya. Okey. Jadi itu adalah lebih kepada kepimpinan secara distributed ataupun teragih. Tetapi yang paling baik adalah membuat keputusan secara demokratik. Okey. Jadi ada komen tentang ada, ya, Memaziah terang berbelit-belit. Hai Bandel Random. Hai Bandel Random. Nurin Syasha. Hai Nurin Syasha. Terima kasih bersama Memaziah. Ya, jadi diharap, ya, sembang Memaziah pada petang ini, tengah hari ini, ya, memberi manfaat kepada semua yang bersama dengan Memaziah, menemani Memaziah sembang, ya, sembang pada hari ini. Terima kasih, ya, menemani Memaziah pada petang ini, ya, menemani Memaziah sebenarnya bertugas ni. Sembang ini adalah tugas Memaziah. Okey, itu adalah tanggungjawab yang Memaziah kena laksanakan. Jadi diharap, ya, dapat memberi manfaat kepada semua yang viewers yang berada bersama Memaziah ataupun yang akan ikuti sembang Memaziah ini kemudian. Hai Tika Official. Terima kasih bersama Memaziah. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih temani Memaziah. Terima kasih bagi komen. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat, ya. Semoga bermanfaat dan memberikan keyakinan kepada ketua untuk membuat keputusan dan memberi keyakinan kepada semua pengikut untuk menerima keputusan yang dibuat bersama dan melaksanakan keputusan yang telah dibuat secara majoriti. Ataupun kalau keputusan yang secara otoritatif, kalau kita faham kenapa keputusan itu perlu diambil dan perlu arahan, ya, jadi pengikut seharusnya terima dengan hati terbuka sebab dia mengikut keadaan
dan mengikut persekitaran, mengikut sumber yang ada. Sumber apa yang kita ada. Kalau sumber itu baru, ya, ahlinya baru, dia akan buat adjustment. Hai Nazwin, terima kasih bersama menemani Memaziah bertugas pada hari ini. Hai. Memaziah bertugas ya dari sepatutnya antara pukul 2 hingga pukul 3. Itu adalah slot Memaziah, dan satu lagi slot adalah 5.30 ya hingga 6.30 ya. Jadi itu adalah slot untuk Memaziah. Jadi Memaziah akan pilihlah tajuk-tajuk yang Memaziah rasa sesuai untuk dikongsikan ya. Kalaulah viewers dapat bagi topik yang mungkin dapat mengisi ruang masa kita bersama, jadi adalah lebih baik. Jadi itu lebih interaktif ya, lebih interaktif. Jadi ada tak topik-topik yang ingin kita sembang bersama? Jadi Memaziah bukannya pakar, tapi ya jika kita sembang di sini, kalau viewers ada pendapat, jadi bolehlah ya komen di sini ya, komen supaya kadang-kadang Memaziah ni tergelincir daripada tajuk. Jadi kalau katakanlah nak sembang tajuk-tajuk tertentu yang mungkin Memaziah boleh bantu. Hai dia Mikael, terima kasih bersama Memaziah. Memaziah boleh wave tak? Boleh wave. Hai Nazwin. Dah tak boleh wave ya. Yang second one dia kena terus wave ya. Hai. Dia tengah belajar. Okey, jadi diharap dapat bermanfaat perkongsian Memaziah pada petang ini. Ya, harap bermanfaat ya untuk memberi keyakinan untuk membuat keputusan dan cara mana yang sesuai. Ya, anda buat keputusan bersama-sama dengan kumpulan anda semua. Jadi Memaziah ini sembang sajalah, sebab ya kalau Memaziah tak terima respon, Memaziah ikut suka Memaziah aja. Ikut kepala sendiri. Kalau ada komen di sini, mungkin Memaziah boleh buat adjustment. Okey, ada komen. Terima kasih bersama Memaziah. Kalau ada, Memaziah tunggu komen. Kalau ada lah. Atau segan nak komen? Segan nak komen ya? Segan. Memaziah pun sama saja, cuma perkongsian je. Perkongsian ilmu. Ya. Mungkin viewers lebih mahir, lebih tahu. Ya, kadang-kadang aspek-aspek tertentu yang viewers lebih mahir. Yang ini bring on camera boleh ke? Hai, boleh tekan Boleh bring on camera. Hai Aisyah. Tak mahir lah Memaziah. Kalau ada viewers yang boleh ajar Memaziah yang apa cara paling baik untuk interaksi dengan viewers. Hai. Okey, jadi sekiranya Memaziah dah tunggu tapi tak ada respon. Hai Jamie. Hai Crayon Consumer. Yang kedua dah tak boleh nak wave. Yang ini Nur Syahira Yaakob. Hai. Dia yang pertama je boleh wave ya. Yang ni mana ni? Yang IG. Memaziah di sini di IG dan juga di
Facebook, ya. Dia di IG dia lebih memang saya boleh nampak sikit. Yang Facebook ini tak nampak sangat siapa yang bersama dengan Memazia. Hai. Jadi itulah perkongsian Memazia pada petang ini. Jadi kalau tak ada respon ataupun komen, ya, tak ada respon atau komen, Memazia ingin undur diri. Jadi Memazia ucapkan, sudah, ya, pilih itu apa? Sorry, Memazia tak pandai nak sebut nama. Okey. Jadi kalau tak ada komen, jadi Memazia ingin undur diri untuk hari ini, untuk petang ini. Ya, insya-Allah jika ada diizinkan biiznillah, ya, Memazia akan bersama pada pukul 5.30 dengan topik yang lain. Jadi sekiranya anda ada masa terluang, bolehlah bersama-sama dengan Memazia. Jadi Memazia ingin mohon maaf sekiranya terkasar bahasa, ya, tersalah bicara, ya, gerak badan yang tidak menyenangkan. Memazia mohon maaf. Ya, yang baik itu datang dari Allah, yang tak baik itu adalah datang daripada Memazia sendiri. Jadi sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sebelum tu kita dengarkan jingle Bisco Cheese. Okay, bye.